Tajuk yang pertama, di pucuk kubu Sumatera. Malam, Luna terbang runduk berlega-lega di belukan dan rimbun ini. Tercari-cari Saifuddin yang ditimpa celaka. Sepasang matanya terasa seperti sinar penglihatan. Daun-daun pelbagai warna, hijau tua muda, dihiasi kekuningan seolah-olah mengatuk pandangannya. Maka tidaklah ternampak serikandi bangsa polip itu ke arah sasaran. Kedua-dua sayapnya terkuak-kuak tidak menentu. Terasa berat seumpama basah. Lantas, tak kala kudratnya mulai terhakis, dia ruduk ke sebatang pucuk tinggi, mengimbangi sekujur tubuh dengan kipasan sepasang sayap yang bergerak tidak serentak. Wajahnya terpamer bimbang yang teramat. Busur dan anak panah telah siaga dalam pegangannya. Cuma sasaran tidak dikenal pasti. Hilang arah menyukarkannya untuk melakukan sebarang tindakan. Permainan apakah ini semua? Gumam Luna sendiri. Wahal, segenap pelusuk yang luas, cuma sepetak sawah itu telah dikaburi dengan mata sihir Ratna sang Ratu Sulaman. Gimbara yang menjadi suruhan punca segala angkara. Pokok-pokok pun seakan bersebahat, menyembunyikan Saifuddin dalam sebuah beluka yang telah disiangkan terlebih dahulu oleh bala tentera. Wajah Luna terpancar hampa, sukar sekali mencari punca. Ibarat buta dalam celik, lantas dia pun memutuskan untuk menjunam ke bawah. Baru sekaki dua membuat terjuntailah akar-akar kayu memaut ke dua kakinya. Syaitan-syaitan kecil merasuki juntaian itu dan memulakan angkara sebaik mungkin. Luna pun terbejat dalam tindakan. Terkejut dalam terhambat, akar-akar kayu itu pun menyetakkan naik ke atas, diayunkan ke kiri ke kanan, hendak menjadikan serikandi bangsa polip itu lemah tidak berdaya. Hendak dibunuh saja agar tidak menjadi aral untuk melunasi hasrat jahat Ratna sang Ratu ke arah Saifuddin. Namun Luna tidak cemas. Dia melawan acutan mata sihir itu. Sepasang sayap terkuat menongkar angin, mengibarkan sekuat tenaga. Busur dan anak panah disiagakan semula. Kemudian dia melepaskan tembakan tepat. Anak panah pertama berjaya memutuskan liritan akar kayu di sebelah kanan kaki. Selanjut, Luna menembak lagi. Kemahirannya bermain busur dan anak panah tidak menyukarkan dalam keadaan membidik. Belitan akar kayu di sebelah kaki kiri pula yang terputus. Terdengar suara rintihan. Maka Luna pun terbang tinggi. Juntaian akar-akar itu mengejarnya, tetapi tertambat pada pokok induk masing-masing. Maka terlepaslah Luna daripada serangan. Namun, duka citanya mencetuskan lara dan galau. Dia gagal menyelamatkan Saifuddin kali ini. Sedangkan keberadaan Saifuddin di dalam belukan dan rimbun itu pun tidak kelihatan. Luna melihat ke bawah. Pandangannya tidak tembus sampai ke tanah. Wajahnya tampak sungguh sekali. Selanjutnya, jogahan pun berubah menjadi kepulan asap hitam, pecah berselerak dan merawang ke mana-mana penjuru di sekitar kawasan lapang ini. Saifuddin yang terperanjat lekas mengucap panjang, memuji-muji Allah yang Maha Perkasa. Dia cuba lari, namun pandangannya sudah terkepung oleh satu tembok yang tumbuh dari tanah. Saifuddin telah terjebak ke dalam perangkap. Sejurus muncul pula bala tentera yang mempamerkan pelbagai bentuk rupa menyeramkan. Bala tentera itu tampak menyerikan. Masing-masing tidak sabar hendak membunuh anak asuhan wali sufi itu. Kemudian muncul pula Ratna di hadapan pondok dalam busana serba hitam, menghijabi wajahnya, membiarkan rambutnya lepas, diikat secekak di atas ubun kepala dan terurai ke belakang. Lagaknya angkuh selaku serikandi. Ratna memegang seutas tali cawat. Tali itu pun diacut. Serta-merta Aminah menjemur di sisi Ratna dalam keadaan tersipu. Saifuddin heran menyaksikan rupa paras Aminah. Kelihatan kedua-dua pipinya sangat cengkung. Terdapat lingkaran hitam memutari kelopak. Matanya pula tampak agak terbojol sedikit. Batang tubuhnya lusuh dan keding. Rambutnya kusut masai. Seri keanggunannya lenyap. Bukan lagi Aminah yang dikenali dulu. Kepulan asap hitam itu pun kembali ke tempatnya tadi. Kelihatan bergulung-gulung menjadi satu, membentuk satu jasad. Maka menjemalah Gimbara di situ. Subhanallah, ucap Saifuddin.
Ucapan suci itu terasa menggegarkan tempat itu. Cuma barang sejenak saja. Saifuddin tidak menyadari kesan ucapan suci itu. Pandangan serta perhatian yang kini tertumpuk pada Aminah yang tertambat seumpama seekor binatang. Perempuan itu benar-benar dihina oleh pewaris kerajaan Pulau Utara di hadapan Saifuddin. "Kita bertemu lagi, Saifuddin," ucap Ratna sinis. Saifuddin enggan menjawab. Ia kini dalam kepungan kejahatan, mustahil untuk melarikan diri. Nyawanya kini dalam bahaya. Sungguh tidak disangka dirinya sendiri, Dailut dan Sadik, dengan mudah terperangkap dalam jebakan pendustaan Gimbara yang berubah dirinya sebagai jagoan. "Saifuddin, aku sebenarnya adalah..." Aminah cuba untuk bersuara, namun suaranya tersekat di lengkungan apabila Ratna dengan pantas merentap tali cawat yang sekaligus menyempitkan bahagian kerongkong. Kemudian Ratna mencekak rambut Aminah dan merentapnya dengan kasar sehingga tawanan bangkit berdiri dalam keadaan terpaksa. Saifuddin cuba menepah, tapi terbejat apabila Ratna terlebih dahulu meletakkan sebilah pedang di leher direngkung Aminah. "Setapak engkau melangkah, akan kukerat lehernya," Ratna mengancam keras. "Siapa kau sebenarnya? Apa kemahuanmu?" Saifuddin pula bertanya. "Kau tidak layak untuk membuat perundingan bagi pihak Aceh," detus Ratna. "Lalu, siapa yang layak?" tanya Saifuddin. "Bapamu, Wali Sufi," balas Ratna. "Tapi bapaku tiada di sini." Saifuddin tidak kalah bujah meskipun belum mengetahui untung nasibnya kala ini. Dia kini sedang bertinggi di ambang maut, hanya setapak untuk terjerumus ke pintu ajal. Saifuddin sangat berhati-hati. "Biar aku berterus terang. Aku akan membunuhmu untuk menyakiti Wali Sufi." Saifuddin terperanjat bukan kepalang. Bibirnya terketa-keta. "Saifuddin," panggil Aminah. "Aminah," sahut Saifuddin. "Diam bangsat," segah Ratna, kasar lagi kejam. Tali cawat direntap lagi. "Walau siapa pun diriku, aku senang mengenalimu." Suara Aminah timbul tenggelam di lengkungan. Ratapan tali cawat dia lawan habis-habisan. Ratna menarik tali cawat dengan kasar sehingga membuat Kak Aminah terpaksa berdiri. Wajah Aminah kelihatan kemerah-merahan. Air matanya pun jatuh di pipi. "Aku menyintaimu, Saifuddin." Aminah tetap melawan. Pada masa inilah Ratna memandangkan sebilah pedang pendek dalam genggamannya di bahagian belakang Aminah, betul-betul menepati jantung yang tembus hingga ke hadapan. Mulut Aminah ternganga. Perlahan-lahan dia menoleh dalam jabatan tali cawat. "Aminah!" Saifuddin berlari mendapatkan Aminah. Gimbara melompat ke hadapan lalu membuat pukulan ke bahagian halkum. Saifuddin terlambung dan jatuh terlentang di atas tanah. Nafas terasa sempit. Gimbara menyenguk dalam riak mengejek. Saifuddin benar-benar kalah kali ini. Saifuddin memaksa kepalanya berkala akibat kesakitan pernafasannya yang telah menyebabkan aliran air mata jatuh berjejeran. Dia melihat Aminah rebah ke tanah. Pandangan mereka saling bertatapan. Cuma Aminah sudah tidak bernyawa lagi. Sedangkan dirinya kala ini hampir-hampir putus nyawa. "Dengan nama Allah aku hidup, dengan nama Allah aku mati." Saifuddin menangis menyaksikan kematian Aminah. Ratna semakin cemburu. Imbas kembali. Solat Jumaat itu wajib. Para jemaah memenuhi ruang musolah. Ramainya tidak terkira sehingga melimpahkan sampai ke halaman luar. Sultan beserta para pembesar berjemaah di musolah ini. Bukan sebuah musolah megah semarak kerabat, namun barakahnya lah yang dipetik, diyakini memutik iman dan takwa. Wali Sufi bersama para sahabat yang berusaha membangunkan solat ini suatu ketika dahulu antara rumah ibadat yang terawal di tanah rencong ini. Wali Sufi berkhutbah memetik sirah Rasulullah SAW seawal hijrah baginda ke Madinah. Sebuah kisah sakti mukjizat kurniaan Allah Maha Perkasa. Dalam Al-Quran banyak diceritakan berkenaan pemeliharaan Allah kepada baginda Rasulullah daripada cubaan bunuh. Kesaktian ini merupakan mukjizat yang telah diturunkan Allah kepada kekasihnya. Walaupun demikian, cubaan bunuh ke atas baginda Rasulullah namun akhirnya gagal. Wahai Rasulullah telah dikepung rumahnya pada malam sebelum berhijrah. Firman Allah dalam surah Al-Quran Al-Ma'idah ayat 67. Wali Sufi cuba membacakan surah itu dengan lancar dan lurus sekali, kemudian menerjemahkan dalam bahasa yang difahami semua jemaah. "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhanmu. Jika kamu tidak bekerjakan, yakni apa yang diperintahkan kepada kamu,
berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Allah memelihara kamu daripada gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum kafir. Wali Sufi berhenti sejenak, membersihkan rengkungan dalam berdehem. Dalam peristiwa pengampungan baginda, hukum akal memang Rasulullah akan dibunuh pada subuh hari tersebut. Namun dengan bantuan dan pemeliharaan Allah, Rasulullah berjaya keluar dari rumah dengan selamat hanya dengan membaca sepotong ayat dari surah Yasin. Wali Sufi sekali lagi membaca ayat tersebut. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding. Dan kami tutup yakni mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Lalu semua orang kafir Quraisy terlena. Malam itu, ketika kedua beranak sedang menikmati makan malam bertemankan api sumbu pelita, Saifuddin terpanggil untuk menanyakan hal tersebut dengan lebih lanjut. Penjelasan Wali Sufi berkenaan intipati kutubah Jumaat siang tadi amat menarik perhatiannya. Pernyataan itu merupakan satu lagi cabang ilmu agama demi untuk memacak kukuhkan iman dan takwa yang setia tersimpan dalam jiwa raganya. Persoalannya, penjelasan seperti apa yang hendak kamu ketahui, anakku? Soal Wali Sufi. Apakah ayat 9 dari surah Yasin terkesan ke atas kita manusia biasa, bapaku? Itu mujizat Rasulullah, anakku, jelas Wali Sufi. Saifuddin terdiam. Suapan nasi ke mulutnya terhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Wali Sufi membaca pula sepotong ayat daripada surah Al-Fatihah. Penjelasan itu sudah cukup. Ya, bapa. Saifuddin angguk kepala seraya menyambung suapan nasi ke mulutnya. Bapa akan ajarkan banyak lagi ilmu kesaktian yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Yakinlah bahawa Allah itu sangat dekat dengan kita. Bahkan Allah itu maha penolong kepada hamba-hambanya yang sentiasa bertawakal. Wali Sufi tersenyum ikhlas. Mengerti ketidaksabaran anak asuhannya itu mendalami ilmu kesaktian menerusi kitab suci Al-Quran. Soalan Saifuddin terhenti di situ sahaja malam ini. Kamu harus sabar, anakku. Yakinlah kepada Allah. Bujuk Wali Sufi. Baik, bapa, sahut Saifuddin. Ketika kamu tidak mempunyai siapa-siapa, Allah itu sudah cukup segala-galanya. Saifuddin, yakinlah, percayalah sepenuh imanmu, anakku. Bersabar, bersangka baiklah kepada Allah. Redha atas takdir yang menimpa kita. Wali Sufi berpesan seikhlasnya.